Hari ini berkongsi inspirasi. Kasihnya anak sanggup menderma buah pinggang kepada bapa tersayang. Keselamatan makanan. Apakah yang harus diambil kira bagi mengelakkan terkena penyakit atau keracunan? Terkini dan tular. Informasi untuk semua. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI untuk anda 9 Ramadan. Hari ini 11 April, hari Isnin, permulaan yang baik untuk cinta dan keimanan. Dan saya pun tadi tersenyum juga lah ya. Sebab bazar Ramadan, kita impikan yang indah-indah, cantik. Tapi tadilah antara gambarannya ada yang mendapat kesian ya, secoet tu je. Macam-macam keren lah yang kita dapat bila kita ke pasar Ramadan. Dan semuanya menguji keimanan anda. Sabar-sabar, kita akan membawakan yang terkini tentang pasar Ramadan, terutamanya tentang kebersihan. Sedikit masa lagi ya, apa yang kita harus pantau apabila kita membeli makanan di sana. Kadang-kadang takut juga ya, apa yang kita beli mungkin terdedah terlalu lama dan sebagainya. Tapi sebelum itu, apa kata kita ke media sosial kita, apa yang sedang tular Fitri kita. Okey, ada kami antara lain akan memberikan kepada anda tentang tadi terkongsikan gelagat orang ramai di bazar Ramadan, sampai ada yang makan, sampai ada yang muntah, bimbang juga ya. Selain kita juga nak beri fokus dalam kesibukan kita membawa anak pergi ke tempat yang ramai orang, terutama dari segi keselamatan lah. Elak tempat yang sesat sepatutnya walaupun dalam endemik, tapi bimbang kalau bawa anak kecil. Ada juga yang yang mungkin akan terkena dengan ujian. Kalau kita membeli belah tu, kadang-kadang ibu dan bapa mungkin terlalu teruja membeli belah, terlupa anak ataupun di sana tidak memantau. Sambil naik eskalator, mungkin ada yang tengok telefon, nak mencari maklumat, nak terima itu dan ini, sampai ini kes yang berlaku menggemparkan juga, di mana kaki kanan seorang anak lelaki berusia 3 tahun tersepit dalam eskalator di sebuah pusat membeli belah. Dan ini bukan kali pertama berlaku, banyak juga kes tepat ya. sekali. Saya pun pelik juga kenapa kes ni sering kali berlaku. Adakah masalah dengan eskalator yang kita ada di sini, atau adakah ia sesuatu yang tidak dijangka? Kita pula, anak-anak kita pula yang terlalu nakal. Apa kata kita bersama dengan penolong kanan penguasa bomba Muhammad Syafizul Muhammad Noor, yang merupakan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya di dalam talian. Assalamualaikum Tuan Syafizul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Fitri. Kita sebagai ayah bila terbaca tular di media sosial tentang kes tersepit kaki ni, kita pun sebagai ayah terperanjat juga. Jadi mungkin Tuan Syafizul boleh terangkan macam mana perkara ini boleh berlaku dan kenapa ia sering kali berlaku? Untuk makluman Nahja Fitri perkara ni untuk keselamatan eskalator ni bukannya dalam, kalau kita tengok yang ada di Malaysia ni, semua langkah keselamatan tu dah ada. Walau bagaimanapun kita apabila berlaku sedikit kelalaian dan juga kecayaan, boleh menyebabkan berlakunya kemalangan lah. Baik Tuan, sebagai orang awam, sekadanya mendapati ini berlaku di depan mata, apa yang boleh dibuat sementara menunggu ketibaan daripada pihak bomba untuk menyelamat? Sebab kita pun kadang panik ya. Apa pun panik, orang sekeliling pun panik, jadi terbiar sahaja begitu. Jadi mungkin ada ilmu asas lah sebelum profesional pihak bomba yang membantu Tuan. Secara asasnya, pertama sekali kita kena tenangkan mangsa lah, apa yang ada di kawasan di lokasi kejadian. Kena immediately. Bila eskalator ni bergerak, berlaku insiden, dia ada satu button yang untuk menghentikan fungsi, dia panggil emergency stop button. Benda tu kita kena buat dulu. Kita kena stopkan dulu eskalator tu daripada bergerak, and then kita kena tenangkan mangsa supaya dia tak panik dan tidak meronta-ronta lah. Sebab bila dia dah tersepit ni, dia boleh menyebabkan luka yang lain bila dia meronta-ronta.
Baiklah, jadi kita cuba tenangkan mangsa kalau kita ada berada di kawasan tersebut, dan emergency stop button sangat-sangat penting. Itulah yang dilakukan di sini ya. Kalau tidak, tak tahu apa yang akan terjadi kepada budak ni. Tuan juga amat penting kepada faktor itulah anak-anak penjaga ataupun nilai ke ibu bapa juga amat penting. Sebab bila nampak je eskalator memang automatik akan bersiap sedialah sampai selamat pada bawah sampai ke atas. Jadi itulah kadang-kadang tergelinci juga. Ada juga yang mungkin pelbagai lah, mungkin anak kiri kanan terkawal. Untuk saya mungkin ada tips untuk ibu dan bapa di luar sana. Kalau apa yang saya perasan daripada visual, kita nampak kebanyakan slipper getah ataupun yang jenis sandal yang selalu tersepit di sini. Mungkin pendapat Tuan Syarul? Okey, kasut sandal atau kasut getah ni biasa seperti yang kita sudah tahu, dia sebagai bahan penghenti. Kalau bila dia bergeser ni, dia akan drag dan jadi geserannya pada permukaan bahagian tepi tu. Dan bila dia kena alur tangga eskalator tu, dia akan tarik masuk ke dalam. Sebab benda tu bentuk getah kan. Jadi macam mana Fitri, haruskah kita campak semua slipper getah-getah kita bila pasal membeli belah? Ya, saya faham mungkin anak-anak kerja kan. Ini saya kongsikan terdapat beberapa langkah keselamatan yang boleh kita praktikkan, sama ada kepada diri kita sendiri ataupun anak-anak kecil. Okay, yang pertama sekali, awasi kanak-kanak setiap kali menaiki eskalator, jangan benarkan mereka duduk atau bermain atau bersandar pada selusur tangga bergerak atau eskalator lah. Dan yang kedua, sentiasa kekalkan jarak di antara kasut atau selipar dengan bahagian tangga yang sedang bergerak. Elakkan berdiri terlalu dekat dengan bahagian tepi eskalator. Dan setiap kali melangkah, perhatikan pakaian yang bertali atau labuh agar tidak terperangkap di antara alur eskalator. Ini yang selalu kita kena tengok lah. Tali kasut dan juga pakaian-pakaian yang labuh, kasut, pakaian yang labuh seperti seluar dan juga kain lah. Sentiasa pandang ke hadapan dan pegang kuat pemegang tepi eskalator. Larang kanak-kanak daripada memegang susur tangan kerana pergerakannya yang laju boleh mengejutkan mereka lah. Bermasuk bila masuk. And then mendukung kanak-kanak kecil mendukung kanak-kanak kecil adalah lebih baik daripada menyuruh mereka menaiki eskalator, supaya kita boleh kawal budak-budak tu. And then gunakan lift sekiranya membawa kereta sorong bayi, kerusi roda, skuter elektrik, bagasi dan lain-lain, kerana kemalangan boleh berlaku sekiranya menggunakan eskalator lah. Tuan Syafizul, memang tips-tips yang sangat bernas dan harus kita pantau sebagai ibu dan bapa. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan. Okey, sama. Kerana ada penguasa bomba Muhammad Safizul Muhammad Noor, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cyber Jaya. Jadi pantas orang awam juga main peranan. Kalau dalam bab eskalator ni, anak orang nak kita juga. Betul. Tahu di mana butang, kemudian hubungi pegawai keselamatan dengan segera. Bermaksud juga hanya tengok, ambil gambar, tetapi tidak bertindak untuk membantu. Sebab ini ada nyawa di sebalik eskalator bergerak itu. Tepat sekali. Kalau boleh tips-tips kita, Fitri, kalau kita boleh bersama-sama duduk seketika untuk segmen yang seterusnya yang bakal membawa inspirasi buat anda semua. Jadi di sini selalunya kita bercerita tentang kasih ibu atau ayah yang tidak berbelah bagi untuk anaknya. Tapi kali ini untuk segmen inspirasi kita ubah sedikit dan kita jangan sangkal kasih anak yang menabur bakti buat ayah. Dan kita nak kenalkan dua beranak ini yang memang saya nampak sangat ceria. Kalau tak cerita pernah ada peristiwa buah pinggan ni, tak tahu sebab nampak sangat aktif dan berbahaya. Kenalkan Dr. Muhammad Syarul Izzuan Ahmad yang merupakan anak yang menderma buah pinggang untuk ayahnya, itu Encik Ahmad Sulaiman. Ya, saya. Itu dia. Tadi saya tengok gambar terdahulu, ada yang mungkin kerusi roda di hospital, tapi dah boleh mampu untuk hiking. Betul, dah boleh main badminton. Ini tahniah kita ucapkan, tahniah. Okey doktor, macam mana boleh timbul satu keputusan? Sebab ini juga melibatkanlah, sebab bukan mudah untuk buat keputusan ni. Jadi mungkin doktor dengan ilmu yang luas bidang perubatan sangat membantu untuk ayahanda tercinta. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Malaysia hari ini kerana sudi jemput saya dan ayah untuk pagi ini. Pertama sekali, bila saya nampak ayah saya tak sihat tu, dia terbaring kat atas katil dan keadaan bantal dua dekat kepala, and then kaki dia bengkak, muka sembam, so saya rasa sangat sedih waktu tu. Dan saya sebagai doktor setiap hari dekat hospital membantu pesakit, memberi rawatan, tapi
bila ayah sendiri sakit, saya rasa macam tak patutlah. Lepas tu saya cuba untuk bantu ayah saya. Saya cuba cari jalan. Tapi waktu tu dia punya rawatan yang immediate adalah hemodialisis lah. Dan saya memang terfikir, memang saya ada terbaca mengenai kidney transplant sebelum ni. Cuma saya waktu tu saya tak terfikir lagi jalan macam mana saya nak bawa ayah saya ke arah itu. Tapi semua ni dia sudah teratur, memang dah diaturkan. Saya rasa perjalanan tu macam bila ikutkan sebelum ni, saya memang kira after kerja saya akan tukar pakaian sukan, and then saya pergi jogging. And then bila satu hari ni tiba-tiba saya nak balik tu, saya pakai pakaian kerja, and then kawan saya dia jumpa saya lah, kebetulan jumpa dekat lift. And then waktu tu dia tanya, kau tak pergi jogging ke hari ni? Terus saya kata, tak pergi sebab nak tengok ayah dekat rumah tak sihat. Sebab apa? Sakit buah pinggang. So kebetulan tu memang nak ditunjuk, memang dah teratur tu. Kawan saya tu memang pernah kerja di Jabatan Urologi Hospital Selayang dan pernah masuk beberapa kali pembedahan transplant lah, buah pinggang. So bila saya fikir balik, macam saya ada baca sebelum ada baca pasal transplant, tiba-tiba dia jumpa kawan saya. So saya rasa ni satu petunjuk lah bagi saya. Dan waktu tu saya terdetik untuk mendema buah pinggang dan saya terus baca lagi lah artikel. And then ikutkan ayah saya tak sihat tu waktu November 2018. Tapi nak tahu juga berapa lama Encik Ahmad berada dalam keadaan dialisis sebelum melakukan pemindahan buah pinggang? Saya ambil dialisis lebih kurang 3 bulan, 4 bulan macam itulah. Dan dalam dialisis tu adakah cara hidup Encik Ahmad terjejas? Sebab saya faham Encik Ahmad ni memang aktif orang. Memang terjejas kan. Pasal apa? Biasanya dialisis buat ni seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Biasa hari Selasa dengan hari Khamis. Selasa dengan Khamis ya. Jadi bila mana anak memberitahu satu info ada kebarangkalian untuk sembuh itu tinggi melalui pembedahan, macam mana mendapat bagaikan roh barulah waktu itu? Saya kalau ni anak saya bagi buah pinggang, saya bersyukurlah kan. Ini semua rangsangan daripada Tuhan lah. Memukakan hati dia untuk beri kepada saya kan. Proses semua dipermudahkan doktor ya? Dipermudahkan alhamdulillah. Sebab saya rasa macam dia memang macam info tu tak cukup bagi saya. Dan kebetulan waktu tu isteri saya dia tengok tiba ada satu program, memang program mengenai pendemaan buah pinggang lah. Dia called Life, dia Community Organ Donation Drive. So under NKF ni lah, under NKF. So waktu tu saya pergi. So bila saya pergi tu dapat info tu, dan kebetulan doktor-doktor yang datang bagi talk tu adalah doktor yang merawat ayah saya juga. So saya rasa memang satu petunjuk lah. Tapi dalam 3 tahun lah, sekarang dah 3 tahun doktor mendermakan buah pinggang. Macam mana proses saringan itu? Sebab bukan 100% ya. Betul. Dia boleh matching begitu saja. Boleh ceritakan sikit macam mana proses? Untuk pembedahan buah pinggang, saringan dia memang sangat ketat. Dia start dengan first kali dia akan in general dia akan tanya saya dululah, ada merokok ke, ada masalah kesihatan asas. Tapi saya cakap saya tak merokok dan semua sihatlah. Daripada situ dia akan refer ke bahagian transplant lah. Transplant biasanya dia ada, kalau kat Malaysia ni dia ada dekat hospital, kalau government lah, kerajaan, dia ada dekat Hospital Selayang juga HKL. Tapi waktu tu dia refer saya ke Hospital Selayang. So daripada situ dia akan start dengan ambil darah, dia akan check air kencing, and then dia akan buat scan untuk kita punya buah pinggang. And then dia akan ada satu scan juga, iaitu DTPA study, iaitu dia nak check sama ada nak ambil buah pinggang kanan atau kiri. Doktor rasa ini perlu lagi lebih wawarakan kepada masyarakat ya? Ya, mungkin betul. Ada yang takut, mungkin ada yang tak sampai maklumat. Jadi macam mana
nak beri kesedaran kepada penonton kalau ada supaya jangan takut tapi dapatkan info dan ilmu selengkapnya, Doktor? Okey, sebenarnya ikutkan dah 3 tahun dah lah proses dah berlaku untuk pembedahan ni. Cuma sebelum ni saya memang senyap je. Saya tak bercerita ke orang, saya tak share sangat, dan media sosial pun saya tak pernah share. Melainkan 14 hari bulan 3 hari itu genap 3 tahun baru saya decide ini adalah masa sesuai untuk saya kongsikan kepada masyarakat kat luar sana bahawa pembedahan transplant ni adalah rawatan yang terbaik untuk mana-mana pesakit yang mempunyai masalah buah pinggang. So sebabnya result sendiri bila saya sebagai penerima, saya buat eksperimen untuk diri saya sendiri. Saya rasa semua okey, dan saya tengok ayah saya pun memang dah boleh aktif, dah macam normal, tak ada apa-apa. Itulah dia, nampak. Alhamdulillah. Itulah dia. Mungkin kata-kata penggulung daripada Encik Ahmad sekali sebagai seorang yang dah menerima suatu nafas baru begitu. Mungkin sesuatu yang nak dikatakan kepada anak atau mungkin kepada penonton kita, silakan. Okey, jadi saya sungguh bersyukur pada Tuhan pasal merangsangkan anak saya untuk bagi buah pinggang pada saya kan. Jadi saya tak boleh nak cakap macam mana nak balaskan jasa dia kan. Sebagai seorang ayah yang dah berbakti tu memang dah cukup jasa. Inilah mungkin rezeki Tuhan dapat anak yang soleh membantu masyarakat dan juga ayah sendiri paling utama. Itulah harapan kita juga sebagai ayah kan. Moga saya rasa lebih banyak dokumentari perubatan dapat kita terbitkan. Tepat sekali. Yang paling penting untuk memberi kesedaran dan informasi untuk masyarakat. Terima kasih untuk Dr. Muhammad Syarul Izzuan Ahmad dan juga Cik Ahmad Sulaiman, walaupun ringkas tapi mendalam perkongsian ini. Moga-moga kita dapat panjangkan lagi untuk kebaikan bersama. InsyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan diskusi tentang keselamatan makanan di pasar Ramadan berdekatan anda. Menyampai piawaian ataupun tidak, semuanya selepas ini. InsyaAllah. Okey, semula dia Besya tadi kita paparkan ya makanan yang berbuih, yang rosak, yang tak sedap, yang inti macam-macam. Itu semua penting sebab ia melibatkan juga tentang anda punya integriti dan faktor keberkahan anda dalam berniaga. Okey, dan sekarang peniaga pula pembeli lah nak menyuarakan kebimbangan mereka. Kita nak bersama dengan Puan Razila Muhammad Adwa yang merupakan perunding makanan dan tenaga pengajar pengendalian makanan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa khabar Nas? Alhamdulillah, kita bawa yang dah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia begitu. Jadi kita akan kupas topik ini daripada dua aspek ya. Pertama, kebersihan dari segi penyediaan makanan itu sendiri di tapak perniagaan, dan kedua, masa luput sesuatu makanan tu apabila terdedah dengan masa yang lama. Jadi dalam keterujaan ni kita nak membeli juadah bulan puasa Ramadan, perut tengah lapar ni, mata lagi besar dari perut. Apakah aspek kebersihan yang harus kita pantau? Kita start from the top. Okey, untuk dari segi aspek kebersihannya, of course yang paling pertama, yang paling penting adalah penyediaan bahan mentah oleh peniaga itu sendirilah. So bila kita cakap pasal penyediaan bahan mentah ni, pertama sekali peniaga tu haruslah memilih bahan mentah yang berkualiti, segar, maksud dia nampak bahan mentah itu dalam keadaan yang baik. Okey. Kemudian dari segi simpanan bahan mentah tersebut ya, kadang-kadang bila kita beli ayam ya, ayam is mostly dijual di bazar, ayam goreng macam-macam lah kan. Ayam kita tahu bila ayam beku kita tak masak lagi, mungkin nak masak untuk hari esok, sepatutnya kita simpan di suhu yang bersesuaian lah, iaitu sejuk beku, negatif 18. Okey. Tapi ada jugalah peniaga-peniaga yang dia kurang kesedaran, dia ada letak di luar kepada sejuk beku tu di udara yang biasalah normal temperature. So itu yang mengakibatkan ayam tu boleh tercemar dengan bakteria. Dari segi penyediaan pula, make sure pastikan peniaga semua cuci dulu bahan mentah tu. Kita nak make sure kita buang segala kotoran, lendiran, najis ke apa kan, supaya bahan mentah tu dalam keadaan yang bersih sebelum dia nak memasakkannya lah. So itu adalah tips lah dari segi kebersihan dari penyediaan bahan mentah tersebut. Itu dia. Sebenarnya lagi kita juga ada tinjauan macam mana situasi dan gambarannya daripada perspektif dan juga mata pandangan MHS sendiri. Wartawan Afiq ada laporan yang kita saksikan. Silakan. Baru sahaja memasuki minggu kedua pengoperasian Bazar Ramadan, namun sudah ada pelanggan yang meluahkan kekecewaan terhadap kualiti makanan yang dijual. Tidak kurang juga isu peniaga yang mengambil ringan soal kebersihan makanan sehingga menimbulkan keraguan kepada para pengguna. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM,
kes keracunan makanan semasa bulan Ramadan telah mencatatkan peningkatan pada tahun 2021 berbanding tahun sebelumnya. Bagi mengekang isu pencemaran makanan daripada terus berlaku, pihak KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan telah mengadakan operasi penguatkuasaan dan pemeriksaan kualiti makanan di Bazar Ramadan Putrajaya pada 7 April lalu. Beberapa tips pemilihan dan penyediaan juadah turut dikongsi sebagai garis panduan bagi mengurangkan risiko tinggi berlakunya keracunan makanan. Tinjauan kru Malaysia hari ini di beberapa lokasi Bazar Ramadan di Selangor mendapati kebanyakan peniaga menggunakan sarung tangan dan pelitup muka. Bukan itu sahaja, mereka mengambil inisiatif sendiri dengan menutup kepala serta memakai apron yang bersih sebagai langkah keselamatan makanan. Aneka makanan yang dijual ditutup dengan jaring atau disimpan di dalam bekas supaya tidak dihinggapi serangga. Namun ada juga segelintir peniaga yang lebih selesa menggunakan cara tradisional dengan menggunakan tangan secara langsung. Malah tidak memakai pelitup muka, mungkin kerana tidak selesa atau terlupa. Kami turut menemui bahan makanan yang dibiarkan terdedah sehingga mengumpan lalat untuk hinggap. Tidak kurang juga gerai yang kotor dengan sisa-sisa makanan sehingga menimbulkan rasa mual dan geli. Meskipun wujud peniaga yang mengambil ringan soal kebersihan makanan, namun pembeli kini semakin bijak memilih gerai yang bersih bagi mengelakkan daripada terkena sebarang penyakit. Kalau was-was dengan kebersihan makanan tersebut, saya pun rasa saya cari option yang lain lah. Paling utama cara dia buang sampah kat mana, dia punya pakai utensils, dia pakai glove ke, sekarang pakai mask ke masa dia hidang tu. I think itu antara perkara-perkara yang saya cuba lihatlah sebelum saya memastikan saya beli daripada ke tempat tu ketal lah. Ikat rambut, pakai apa tu, sarung yang untuk kepala tu. Biasanya yang saya tahulah, kalau makanan yang terbuka tu kan kadang-kadang ada lalat apa semua tu kan. So situ saya peranan jugalah. Kalau saya nak beli makanan tu, saya akan tengok bertutup ke tak ke. Bagi peniaga pula, mereka berpendapat tanggungjawab menjaga kebersihan dan kualiti makanan bergantung kepada setiap individu. Biasanya lauk abang ni jarang tak habis. Kalau tak habis pun sikit je kot. Kalau tak habis tu pun kita orang bungkus bagi-bagi kat customer-customer yang datang lalas lah. Kalau simpan ni bahaya sikit. Takut nanti esok dia basi nanti kalau kita masak balik. Apa ni nak cakap sebab kita pun menjaga kan. Tak tahu nak cakap macam mana, itu pula pada owner masing-masing lah. Jangan buang sampah mata rata, kena sediakan tong sampah lah. Tak punya, jangan bersepah-sepah. Jadi kalau orang membeli takut dia fikir yang kita ni tak jaga kebersihan. Takut ada lalat ke, benda yang kita tak nak ada. Jadi kalau benda tu makan, kita jadi keracunan makanan. Sorry Tuan Kiri, terima kasih. Tidak dinafikan ada peniaga yang memang mengambil berat tentang kebersihan gerai dan juga makanan mereka, namun ada juga segelintir yang mengambil ringan tentang perkara ini. Tidak kiralah pembeli maupun peniaga, kedua-duanya harus mengambil langkah berhati-hati supaya tidak ditimpa dengan perkara yang tidak diingini seperti keracunan makanan. Ingat, jangan dah terhantuk baru nak tengadah. Bila dah sakit nanti, diri sendiri yang susah. Okey, anda berat tentukan apa yang anda nak buang masuk ke perut anda sebab juga melibatkan bukan hanya tentang ditekak tapi juga implikasi kepada kesihatan anda di kemudian hari. Sebab ada yang masuk hospital, dia nak raya nanti, takut ada yang macam terlantar dan sebagainya. Baik, kembali kepada tetamu kita, Razila. Jadi macam mana tengok tadi ada juga yang tak patuhi peraturan ya. Yang dengan selambanya mungkin pegang macam tu je. Jadi apa nasihat kepada semua supaya
peniaga ke, pembeli ke, ada satu kecaknaan terhadap isu ini. Okey, bila kita berbalik kepada tanggungjawab peniaga ni, sebenarnya mereka ni penalia makanan yang dah tertakluk di bawah kita kata peraturan kebersihan makanan 2009. Maknanya mereka ni kena hadiri kursus pengenalan makanan. So dalam kursus ni sebenarnya kita dah terangkan dari segi aspek kebersihan, dari segi aspek keselamatan, dari awal kita beli bahan mentah, kita sediakan, kita masak sehingga kita nak hidang kepada pengguna lah. So nasihat saya kepada kita kata peniaga-peniaga makanan ni, perlulah bersikap jujur dan rasa tanggungjawab. Bagaimana anda menyediakan untuk keluarga yang tersayang di rumah, macam tu juga cara kita menyediakan kepada orang ramai. Sebab risiko berniaga di Bazar Ramadan ni, dia risikonya tinggi sebab di tempat yang terbuka. Exposed environment maknanya ada makhluk perosak, kekotoran, kadang orang boleh lalu lalang kan. Itu adalah risiko yang boleh membawa kepada keracunan makanan. Sebab itulah peniaga-peniaga ini jaga yang paling penting adalah kebersihan diri sendiri, iaitu cuci tangan, make sure cuci tangan sebelum nak pegang makanan. Pakailah alatan-alatan yang bersesuaian dan bersih. Dan kontainer yang kita letak makanan itu make sure juga dalam keadaan yang bersih. Dan yang paling penting, ini yang saya selalu nampak dekat bazar, mereka selalu biar makanan itu terbuka. Sebab apa? Nak cepat, orang datang terus bagi-bagi. Tapi sebenarnya itu adalah salah dari segi penyediaan ataupun penjualan makanan lah. So, sepatutnya kita kena tutup dahulu makanan tersebut. Baiklah, jadi terima kasih di atas pendekatannya dibawakan oleh Puan di sini, dan juga kepada anda di luar sana, jangan cakap tengok saja. Kalau boleh kita tegur, kita bertegur siapa sebagai peniaga dan pembeli. Sebelum dah selepas juga penting, sebab kadang-kadang bila dah habis bazar tu, ada yang tak bersihkan kawasan jadi sarang tikus lah. Kawasan tak yang foto yang leptospirosis. Tapi orang datang untuk membeli. Jadi bila kita nak makan, tapi kawasannya itu di longkang-longkang semua tu yang sisa makanan masih lagi terbiar. Jadi ini penting untuk kita dapatkan ilmu dan sentiasa berhati-hati. Mungkin nampak sedap di mata, tetapi kita boleh tengok ada lalat ke. Kadang takut nanti ada juga yang berulat yang tak diberikan dengan sempurna. Baiklah, jadi kepada mereka di luar sana, terutamanya peniaga, jangan lupa amanah kita dalam kita berniaga tu bukan saja jujur dalam berjual beli, tapi juga kebersihan menjadi amanah anda juga. Jadi harapan kami pembeli, jagalah kebersihan tapak-tapak anda. Baiklah Fitri, ada satu segmen yang istimewa buat kita kalau saya faham. Okey. Sebelum tu terima kasih kepada Puan Razila Muhammad Anwar, perunding makanan dan tenaga pengajar pengenalan makanan yang berkongsi tentang info yang terbaik untuk kesihatan kita bersama. Terima kasih. Sama, terima kasih. Dan nanti saya akan bersama. Baiklah, kita persilakan Tuan Fitri Yahya kita untuk segmen yang seterusnya. Anda lah champion pada hari ini. Untuk berkongsi tentang Shopee Pay, wallet program e-Pemula untuk anda. Okey, baik. Silakan. Ya. Okey, untuk berkongsi pada anda ceria pada pagi ini. Dan ini adalah satu program yang terbaik untuk semua. Jadi saya akan bersama dengan Elodie, Ketua Shopee Pay Malaysia, untuk berbincang tentang e-wallet dan juga program e-Pemula. Ya, selamat pagi. Bersama kami di MSI. Jadi mungkin dapat diterangkan macam mana program ini memberi satu berita baik kepada rakyat Malaysia, silakan. Ya, so saya nak sampaikan message ni lah, so kepada semua para belia di Malaysia ni. Okey. Pilihlah Shopee Pay dan tebus kredit RM150 e-Pemula mulai hari ini hingga 1 Jun 2022. So Shopee Pay berbanggalah dapat menyokong kerajaan dalam membantu meringankan beban perbelanjaan seharian para belia dalam bulan Ramadan ni dan juga sambutan hari raya yang akan datang. So kami memang berbangga dapat menjadi sebahagian daripada inisiatif yang dapat menggalakkan penggunaan e-wallet di kalangan belia, terutamanya selepas pandemik COVID-19. Bila mereka boleh mula menebusnya? Dia boleh mula hari ini jam 8 pagi. So sudah start. Sudah bermula. Sudah bermula. Okay. Sampai 1 Jun. Ya, so inisiatif saya rasa ni dapat membantulah lebih banyak perniagaan lokal, terutamanya perniaga kecil seperti kafe dan pasar raya untuk menjadi sebahagian daripada ekonomi digital. Terutamanya melalui kemudahan Shopee Pay yang telah diintegrasi dengan kemudahan Duit Now QR. Duit Now QR ni dia warna dia pink color. Okey. So para belia boleh mengimbas guna Shopee Pay mengimbas semua Duit Now QR walaupun diisu daripada Touch 'n Go atau Maybank. So kod-kod
QR yang pink ni semua boleh diimbas dengan Shopee Pay. Okey, dan juga saya difahamkan banyak jumlah diberikan Ya, memang banyak. So Shopee Pay kita memberi voucher tambahan bernilai RM500 di atas wang RM150 daripada inisiatif e-Pemula ni. So total dia RM650. Okey. Ini voucher-voucher dari Shopee Pay, Shopee Food dan Shopee Mall. Okey, kemudian dapat lagi hadiah saya difahamkan. Puluhan ribu boleh dimenangi. Ya, memang. So kita ada kontes di social media di mana kontestan dia dapat memenangi jumlah sebanyak RM25,000. So kontes ni boleh dilayari di Instagram dan TikTok Shopee Pay. Kena cek hashtag Shopee Pemula Squad Challenge. Okey, Shopee Pemula Squad Challenge. Dan kredit RM150 tadi ditambah dan hari ini sehingga 1 Jun. 1 Jun. Betul. Okey, itu dia. Pastinya berita baik untuk belia yang pasti akan merancangkan lagi ekonomi Malaysia yang terbaik. Terima kasih untuk Alan D, Ketua Shopee Pay Malaysia untuk peluang hebat dan juga program Shopee e-Wallet, program e-Pemula yang begitu interaktif. Dan nanti kita bersama banyak lagi program untuk mengangkat martabat bangsa dan agama, juga kutipan demi kutipan untuk derma dan dakwah di bumi Malaysia. Ini terus bersama kami di Malaysia Hari Ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih Mak kerana memilih Islam sebagai agama kita. Golongan mu'alaf atau orang-orang yang memeluk Islam merupakan satu kemuliaan. Mereka adalah insan istimewa yang perlu diberikan perhatian. Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Satu agama pelbagai bangsa untuk Akademi Al-Bayan, dan sedang bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengarah eksekutif Al-Bayan Global. Baik, saya terinspirasi melihat bonda sendiri adalah seorang mu'alaf yang mana bagaimana boleh terbinanya Akademi Al-Bayan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang Akademi Al-Bayan ni, tagline dia satu agama pelbagai bangsa. Sebenarnya terbinanya inspirasi untuk kita membangunkan da'i mu'alaf ni adalah disebabkan mak saya sendiri adalah mu'alaf yang masuk Islam. Kemudian di sana ada kepayahan-kepayahan yang tertentu yang dialami oleh ibu saya sendiri dan saya sendiri. Kerana kadang-kadang mentaliti orang, mereka rasakan yang masuk Islam ni adalah kelas ketiga. Ataupun mereka rasa mereka ni ialah dipinggirkan. Sebab tu kita di pembangunan Akademi Al-Bayan ni, kita nak membina da'i-da'i mu'alaf, kita nak memberitahu dan kita nak mewar-warkan kepada masyarakat supaya mereka ni sebenarnya adalah da'i dan aset terpenting umat Islam untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara sebab kenapa adanya terwujudnya pertubuhan Akademi Al-Bayan. Ustaz, biasanya apa yang di luar kewalian mu'alaf ni yang merasakan mereka terpinggir dan sebagainya? Kebiasaan bila kita sebut ialah mereka ni apabila masuk dalam Islam, mereka ada yang di kalangan mereka yang masih lagi baru nak belajar solat, baru nak belajar puasa ni dalam bulan puasa, kemudian baru nak belajar Al-Quran. Jadi ada orang yang rasakan mereka ni tak erti solat. Jadi baru nak belajar solat rasa macam terasing. Kemudian kadang-kadang nak baca Quran macam tadarus sekarang ni pun ada orang yang memilih-milih sesiapa yang boleh membaca Quran baru mereka akan panggil untuk baca Quran. Tapi yang tak boleh mereka kata tak apa, ni baca lain kali dan sebagainya. Sebab tu anak-anak mu'alaf ni kadang-kadang rasa macam kenapa mereka tidak disertakan dalam ialah kita faham dalam perjuangan, dalam untuk mendidik, dalam untuk beribadah kepada Allah. Itu dia. Jadi pastinya infak amat diperlukan untuk pembinaan Akademi Al-Bayan ini, dan macam mana perkembangan ataupun progresnya, Ustaz? Bila kita sebut tentang pembangunan Akademi Al-Bayan, sekarang ni kita dah membersihkan tapak dan dalam proses kita nak berikan dokumen kepada majlis, kita akan ikut apa segala peraturan yang dah ada. Cuma kita memerlukan dana daripada sahabat-sahabat daripada luar sana
Kerana kita nak mereka ni untuk bersama-sama membangunkan pembangunan Akademi Al-Bayan dan wujudnya pembangunan Akademi Al-Bayan supaya lahirnya da'i-da'i mu'allaf yang boleh menggunakan dengan pelbagai bahasa. Ini disebabkan dalam surah Ibrahim ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan seperti mana terjemahannya, aku tidak akan utuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Untuk apa? Untuk menerangkan tentang hukum hakam. Inilah yang kita nak lahirkan sebenarnya daripada da'i yang pelbagai bahasa untuk berdakwah dalam pelbagai bangsa. Jadi kesiapsiagaan itu ada ya, dari segi tenaga pengajarnya, insya-Allah. Dan tinggal lagi dari segi fasiliti. Dan mungkin dapat tuarkan bagaimana untuk mereka yang ingin hubungi seperti yang tertera di TV. Kita ada boleh nombor telefon saya ada, kemudian kita ada www.academyalbayan.com. Di sana juga kita boleh teruskan menginfak, dan di sana juga bukan saja ada maklumat untuk pembangunan Al-Bayan, tetapi kita juga di sana ada info-info yang menarik, e-book kita boleh download secara percuma, dan kemudian kita ada penulisan-penulisan mengenai fiqh, dan kita juga harapkan supaya sama-sama boleh scan barcode yang tertera tu untuk terus ke laman web, dan juga boleh terus ke laman nombor akaun yang tertera supaya boleh menginfakkan khususnya dalam bulan Ramadan ni. Jadi macam mana sambutan ataupun pasti bila tahu akademi ni ramai anak mualaf yang berminat. Kerana mungkin mereka cabarannya dari segi sekeliling ya, yang mungkin tidak membantu di sini umpama sentral untuk membina keyakinan dan ilmu yang terbimbing, Ustaz. Ya. Alhamdulillah kita juga dapat daripada Sabah, Sarawak, daripada seluruh Semenanjung, yang mana mereka memberi dokongan untuk terwujudnya, terbinanya tempat khususnya Akademi Al-Bayan ini, kerana mereka nak belajar, kemudian mereka nak jadi da'i, mereka nak kenal Islam, dan kita nak fahamkan masyarakat di luar sana supaya sama-sama membantu, kerana fadilatnya cukup besar. Antara fadilat yang ada iaitu yang pertama, bila mereka ni kuat iman mereka akan mengamalkan Islam. Bayangkan hasil daripada kita menyumbang, mereka melakukan ibadah, itu juga kita akan mendapat saham sebab kita membantu. Yang kedua yang paling besar adalah seperti mana sumpah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wallahi kata Nabi, kalau seorang itu dapat mengislamkan seorang, maka dia lebih baik, ganjarannya lebih baik daripada unta merah. Jadi mungkin kita hari ini nak pergi mengislamkan orang, kita nak ajak orang untuk masuk ke dalam Islam, faham, mungkin payah dan susah. Tetapi dengan adanya pembangunan Akademi Al-Bayan, pertubuhan Akademi Al-Bayan ini, dengan kita menyumbang, mereka yang nanti akan keluar akan berdakwah. Dan akhirnya hasil daripada sumbangan kita, hasil daripada kita membantu, maka kita juga mendapat saham akhirat. Sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan berkat Ramadan, semoga lebih ramai yang infak dan cakna kepentingan dakwah termasuk pada golongan mualaf ini untuk semuanya berjuang sebagai aset umat Islam. Yang mana tagline-nya, Ustaz? Satu agama, pelbagai bangsa. Satu agama, pelbagai bangsa. Untuk semua memakmurkan, yang paling penting, tak kisah pejuang bangsa, yang penting ialah agama kepada Allah yang satu. Terima kasih untuk Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan sebagai penggarap eksekutif untuk Al-Bayan Global untuk anda berinfak dengan cemerlang. Baik, nanti kami bersama pula dengan sesuatu yang indah di surau. Dan kita rehat seketika. Kembali sempat sini untuk Malaysia Hari Ini, MHI. Kita kembali di Malaysia Hari Ini. Terima kasih kepada para penonton yang sudi masih setia bersama-sama kita di depan kaca televisyen. Dan dalam Ramadan Mubarak ini kita berebut-rebut untuk berinfak atau bersedekah kerana ganjarannya berlipat ganda. Dan kita akan berdiskusi tentang topik ini bersama dengan Ustaz Hanafiah Malik, pendakwah selebriti kita yang tidak asing lagi di MHI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas, apa khabar? Sehat? Kabar baik, tapi tidak berseri-seri seperti Ustaz yang ingin bercerita tentang kutipan dana kempen Demi Surauku. Jadi mungkin Ustaz boleh mulakan dengan mukadimah untuk berinfak di Ramadan yang mulia. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah kita masih seorang Muslim yang diberi Ramadan untuk mengumpul pahala, untuk dapat berbakti dan juga dapat bersedekah dalam bulan Ramadan. Bila kita sebut bulan Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Yayasan Ikhlas ni telah berdakwah
di kawasan pedalaman Sabah. Dan kami bertemu dengan satu tempat nama dia Long Pasir. Long Pasir ni pula penduduk di sana 600 orang yang ingin mendalami ilmu Islam. Ada juga di kalangan mereka baru saja diislamkan. 600 orang ni pula tuan-tuan, mereka nak beribadah, nak solat. Mereka menumpang di satu pusat kawalan Angkatan Tentera Malaysia, iaitu pengawal bahagian balai pengawal. Kat situlah tumpang semayang tuan-tuan. Tumpang semayang, tumpang buat ibadah korban, tumpang buat aktiviti untuk komuniti di situ. Dan perjalanan pula kita masuk, tadi nampak bagaimana 4x4 kita masuk. Perjalanan nak ke sampai Long Pasir ni tuan-tuan, 6 jam. Baru-baru ni pula pergi masuk kawasan pedalaman nak berdakwah ni pula, nak jumpa saudara Islam kita kat sana tuan-tuan, satu 4x4 kita hanyut pula tu. Ya Allah, dia hanyutkan, mujurlah dapat diselamatkan. Alhamdulillah. Kalau tak, syahid kita orang. Dan apa yang kami nak sampaikan tuan-tuan, surau ni tuan-tuan, ni pos kawalan immigration Long Pasir. Jadi apa berlaku kat sini lah kita tumpang. Sedangkan penduduk untuk beribadah. Sedangkan kat sini pula kita ada penduduk 600 orang. Bila 600 orang ni tuan-tuan dan perempuan, kita rasa kita kena bina sebuah masjid ataupun sebuah surau yang menelan kos tuan-tuan, kita perlukan lebih kurang 2,5 juta. Kita nak buat bangunkan kawasan yang seluas 2 ekar 39 ekar ni. Tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah untuk pusat ibadah, masjid, orang semayang, orang solat, orang apa semua. Kita nak sangat orang boleh dapat solat dengan sempurna, dengan selesa. Ada ekor dan apa semua. Kita perlukan lebih kurang 2,5 juta. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sempena bulan Ramadan ni, kita perlukan 2,5 juta. Kalau tuan-tuan tak bantu, nonton MSI tak bantu, macam mana kita nak bina sebuah ni? Bayangkan selama mana masjid terbina, orang beribadah dalam bulan Ramadan di dalam sana, orang beraktiviti, mengaji Al-Quran, bersedekah, belajar agama, solat berjemaah, semua pahala menderu-deru masuk ke dalam akaun kita. Kita boleh bersedekah, berinfak, berzakat untuk arwah ibu ayah kita. Diwakaf untuk mak, diwakaf untuk ayah. Alhamdulillah. Pahala-pahala ni dapat kita salurkan kepada ibu dan ayah, terutamanya bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tentu ada nampak nombor akaun ni, tuan-tuan boleh barcode ataupun call nombor telefon tersebut, Puan Amani, demi surauku, iaitu Yayasan Ikhlas. Yayasan Ikhlas ni setiap sumbangan tuan-tuan diaudit. Setiap tahun diaudit dan dia tak boleh disalahguna sebab Yayasan Ikhlas ni telah lama wujud dekat Malaysia ni tuan-tuan. Buat satu yayasan yang paling dipercayai. Wallahualam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bolehkah saya bertanya kepada Ustaz, setakat ini untuk mencapai tahap 2.5 juta ringgit untuk membantu mereka di Long Pasir ini, berapa setakat ini yang telah dapat dikumpul? Saya tak pasti jumlah yang dapat, tapi kita baru je mula kempen ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh masuk ke Facebook Yayasan Ikhlas. Setakat ni kita belum dapat lagi jumlah yang dimaklumkan kepada orang ramai. Tapi 2.5 million ni memang kita perlukan sangat untuk membina sebuah masjid di Long Pasir, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi dalam membina masjid di Long Pasir ini, apakah mungkin perkhidmatan-perkhidmatan yang mungkin pihak Yayasan Ikhlas ingin sediakan untuk anak-anak yang di sana? Saya nampak ada banyak budak-budak di sana, ya? Bayangkan, nak masuk ke Long Pasir ni, jalan dia memang mencabar. 6 jam perjalanan 4x4. Ada sungai, jalan sempit, berselut apa semua. Kita nak siapkan sebuah, yang kita cerita sebuah masjid. Kat situ ada pusat pendidikan. Dalam masa yang sama, kita boleh mengajar mereka mengaji Al-Quran, belajar mendalami agama, dan boleh pusat aktiviti setempat. Di situ bayangkanlah, kalau kita nak buat air korban, bantu orang-orang miskin. Sana, Long Pasir ni tempat orang miskin yang nak mendalami agama. Inilah cita-cita kami. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita bantu saudara kita yang susah, yang miskin, yang mu'alaf, semua yang asnaf tu terkumpul di Long Pasir. Jom kita bina sebuah masjid untuk mereka, dan selama mana masjid itu terbina, kita akan dapat pahala mengalir ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Wallahualam. Jom kita bina bersama-sama, dan dalam kita mengajak anda di luar sana untuk berinfak untuk mereka di Long Pasir. Mungkin Ustaz boleh wawarkan sekali lagi kepada orang di luar sana akan cara-caranya. Silakan.
Tuan-tuan di kaca TV ni tuan-tuan screenshot, tuan-tuan boleh dapat maklumat lebih lanjut dekat nombor telefon tersebut 0196115954 dan tuan ada nombor akaun yang tertera, tuan-tuan boleh ni ataupun scan dia barcode. Tuan-tuan boleh derma dalam bulan Ramadan. Kerana menderma dalam bulan Ramadan ni tak sama menderma ketika hari Syawal ataupun ketika sebelum Ramadan sebab pahalanya berganda-ganda. Rasulullah SAW bersedekah dalam bulan Ramadan seperti angin lalu. Dengar je orang susah, dengar je orang nak melakukan kebaikan, dia akan bersedekah. Ingat, sedekah adalah jalan mudah untuk ke syurga. Terutama di bulan Ramadan ini. Ya? Amin. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hanafiah kita yang sudi berkongsi tentang apa yang diperlukan oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka di Lompasia Sabah. Jadi semoga Allah merahmati gerak-geri Ustaz dan juga janganlah sampai syahid Ustaz. Ada mungkin ada kepincangan yang datang, tapi itulah dia, dakwah yang susah adalah dakwah yang paling afdal, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan apa kata kepada para penonton di luar sana, kita ada satu segmen istimewa dalam kita menjalankan solat 5 waktu. Kadang-kadang kita mungkin khilaf antara audit tertib solat kita. Tertib itu sangat penting dalam solat kita. Jadi apa kata kita lihat bingkisan ini untuk perhatian anda. Okey, hari ini kita nak fokuskan kepada kesilapan takbiratul ihram. Ada orang diingat takbiratul ihram ini hanya angkat tangan sahaja, tak sebut tak apa. Tak, salah tu. Takbiratul ihram merupakan rukun qauli, iaitu kena bercakap. Paling kurang didengari oleh telinga kita sendiri. Tapi jangan kuat sangat. Ini sampai kuat member kita yang kurang dengar jadi dengar. Sebab apa? Terlampau kuat. Jadi kena sebut Allahu Akbar. Dan bagaimana tangan kita? Disunatkan Allahu Akbar. Paras bahu dan ibu jari ini mencecah cuping telinga bawah. Allahu Akbar. Sekali lagi saya tunjuk. Bak kata cerita Ramli, cakap. Lafazkan Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Yang penting kena lafaz kerana rukun qauli tak dapat tidak kena kita lafazkan. Dapat sesuatu? Jom kita amalkan. Itulah dia tertib solat takbiratul ihram saja. Begitu teliti buat kita mereka. Memberikan banyak sekali ruang untuk kita audit dan tahsin solat. Dan solat adalah kunci utama kehidupan. Baik, apa lagi kita nak kongsikan hari ini? Apa kata kita kongsikan data terkini 10 April, iaitu semalam 8,112 jumlah kes baru COVID-19. Jadi ternyata semakin menurun, tapi adakah ia dijangka tepat? Macam mana? Itulah dia, dengan kita pun dah masuk ke endemik, kena hati-hati, SOP kena jaga dan kena pandai untuk asingkan diri kalau ada kesihatan dia tidak mengizinkan. Yang memoga semua ini membawa kepada kebaikan, kita dapat terbang ke sana semari dan dapat lancarkan industri pelancongan. Jangan dilupakan kita menuju ke fasa endemik, ya. Jadi kita mula pada 1 April lagi. Setakat ini kalau kita ingin lihat keadaan cuaca kita mungkin tidak bersedia. Ada maklumat? Jadi inilah dia berita yang terkini untuk yang kita boleh kata war-warakan. Jadi itulah dia. Ini yang kita nak sebenarnya war-warakan untuk anda semua. Met Malaysia telah pun mengeluarkan nasihat ribut Tropika Meiji. Pernah dengar tak ribut Tropika Meiji? Okey, nasihat ribut Tropika Meiji yang boleh menyebabkan angin kencang di kawasan perairan Sabah. Dan menurut Met Malaysia, satu kenyataan berdasarkan pencerapan pada jam 11 pagi tadi, ribut Tropika itu dikesan di kedudukan latitude 10.7 utara dan juga info lain anda boleh baca di sini sebab ia juga Sabah dekat dengan Filipina. Jadi kepada anda semua terutamanya berada di Sabah, bersiap sedia berwaspada
waspada kepada anda yang berniaga di pasar Ramadan ni. Hujan tidak menentu, panas seketika, hujan seketika, jadi semua ini harus dipantau oleh peniaga-peniaga bazar Ramadan kita. Okey, dan tadi kesihatan perlu. Kalau bawa anak untuk beli belah pun kena juga pantau. Bermaksud kita ni memang tak boleh tidur lah. Memang tak boleh tidur. Memang kita nampak berjaga. Kadang kita ni fokus lain. Mungkin ketika bersama anak, fikiran melayang untuk tempat kerja, untuk semuanya. Harap-harapnya semua tenang sebab kita ni kunci untuk kita mengawal situasi dengan baik. Dalam kita mengibas kembali wawancara yang diadakan bersama dengan food safety advisor kita tadi, keselamatan makanan kita apabila kita ke bazar Ramadan harus dipantau. Apa yang saya tak sempat tanya dan mungkin anda semua cakna di luar sana, kita perhatikan mereka yang menyediakan makanan di bazar Ramadan. Kalau digunakan tangan dia pakai sarung tangan tu, itu dah cukup bagus. Tapi dia gunakan tangan tu juga untuk kira duit. Allahu Akbar. Itu suatu yang kira kita harus pantau. Untuk mengesat peluh. Kita pegang balik kita makanan. Tengok, kita pantau dan kita lah yang bijak untuk memilihnya. Semoga ada semua sihat sejahtera dan juga dapat ibadah dengan baik dan tenang di Ramadan yang penuh bahagia. Kita dah nak selesai ni fasa yang pertama. Betul. Ada 2 lagi fasa Ramadan, moga kita sampai ke akhirnya. Jumpa lagi esok untuk Malaysia. Jangan lupa topik kita esok iaitu kalau mahal jangan beli. Apa kata dalam perbelanjaan harian, hutang isi rumah, bila kita anjalkan kepada pendapatan pekerjaan kita, adakah ia cukup untuk isi rumah tangga? Semuanya kita diskusikan besok dalam Malaysia Hari Ini. Baby Panda vs Zookeeper.